Saudara, petang ini kita bernasib baik bersama-sama saya adalah saudara Nur Shah Rizal Nordin, Presiden Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia. Saudara Shah akan membincangkan tentang gerakan persatuan ini dan akan menimbulkan beberapa isu yang perlu kita sama-sama memerhati dan jika boleh dapat mengatasinya. Jadi dengan tidak melengahkan masa, sekalian saya menjemput Saudara Shah membuat pembincangan terhadap ke atas Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khalamin rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, terima kasih kepada MCW kerana menjemput saya untuk membentangkan berkenaan dengan perjuangan Persatuan Usahawan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia. Kita banyak dengar sebelum ni banyak ada persatuan gerak inovasi kan, tapi kita tak ada satu persatuan yang diterajui oleh innovator himself. So that's why kita tubuhkan persatuan inovasi ni yang diterajui oleh saya sebagai memang seorang yang berpengalaman dalam inovasi ni sejak tahun 2002 sejak saya graduate sehingga ke hari ini. Memang saya ada di bidang R&D sahaja. Okay, sebelum tu saya perkenalkan Persatuan Reka Cipta dan Inovasi Malaysia ni adalah satu persatuan yang berdaftar dengan ROS. Misi dan objektif persatuan dia sebenarnya satu je, bayar. Kita nak jadikan negara kita ni negara pengeluar teknologi, bukan lagi negara pengguna teknologi. Kalau kita tengok pada diri kita Malaysia ni pada hari ini, kita masih lagi tak tahu ke mana hala tujunya kita ni. Kita sedar bahawa rumah adalah harta, kita sedar bahawa kereta adalah harta, tapi ke manakah harta yang paling utama ni, payah, iaitu harta intelek. Harta intelek kita ni telah diabaikan sekian lama, sehingga kan kita tak tahu mana hala tujunya. Jadi oleh kerana itu saya berasa terpanggil untuk menubuhkan. Jadi kita dengan beberapa orang masa COVID itu PKP, jadi kita panggil beberapa kawan yang kita rapat dan kita tubuhkanlah persatuan ini dengan tujuan kita nak menggerakkan kesedaran bahawa harta intelek adalah harta negara. Rakyat Malaysia ni harta dia yang utama. So saya tanya Pak, kalau satu orang tu dia gila, adakah dia mempunyai nilai kepada masyarakat? Pasti tidak. So nilai seseorang ni, kalau kita nak fikir betul sebenarnya, nilai dia adalah pada intelek dia, kewarasan fikiran dia, kebolehan dia mentakul apa-apa masalah. Jadi oleh kerana itu kita nak bangkitkan kesedaran rakyat bahawa harta internet sangat penting. Jadi saya teruskan dengan presentation saya ni. Okey. Kalau kita tengok situasi ekonomi negara pada hari ini, perbezaan nilai import dengan nilai ekspor kita pada tahun 2018 hanya 1.5 bilion saja. Perbezaan itu kita import dengan kita ekspor, kita punya surplus kita hanya 1.5 bilion. Ini dah saya ambil daripada Jabatan Perangkaan Negara pada tahun 2000. Okey, kita tengok kita punya import kita banyak kepada peralatan, equipment, immediate goods, barang-barang yang pakai harian, yang kita pakai setiap hari kan. Jadi selain itu kita juga mengimport capital goods di barang-barang yang menjadi asas, dan juga consumption goods ni yang umpama kita guna, makanan. Okey. Jadi oleh kerana itu kita tengok pula 2019 kita dah sedar bahawa kita ada surplus yang sangat sikit. So kita tambah surplus kita daripada 1.5 bilion tadi jadi 10.3 bilion surplus. Okey. Surplus ni penting kerana itu menunjukkan bahawa kebergantungan kita kepada import itu adalah besar atau tidak. Jadi sama juga
Kita antara pengimport intermediate tu, capital goods dan juga consumption goods yang harian, dan kita hanya mengeksport basic products, refined petroleum dan palm oil and oil based product. Itu antara kita punya ekspor yang besar. Tidak ada tambah nilai kat situ. Sehingga sekarang setelah 25 tahun kita masih lagi rebrand. Kita masih lagi rebrand kereta-kereta. Ya, sekarang ni daripada dulu kita Mitsubishi saja. Sekarang ni dengan Honda pun kita rebrand, dengan Geely, kereta China pun kita rebrand. Dan juga motosikal, produk-produk harian kan, Modenas, kita masih lagi rebrand daripada Kawasaki. Dan yang terbaru kita pula rebrand daripada India, Bajaj. Dan kita tak tukar satu apa pun bayar. Color je kita tukar. Even nama perusahaan pun dipakai juga Bajaj punya nama. So, di mana kita? Kita ada banyak kilang. Alhamdulillah kita ada banyak investment daripada kilang-kilang Sony, Panasonic, Samsung, Fuku Daikin. Tapi cuba Pak Yaya sebutkan satu kilang pengeluaran produk kita yang boleh kita banggakan. Produk consumer produk yang kita boleh, yang kita pakai harian. Pharmaceutical product. Pharmaceutical pun dimiliki oleh masih lagi dimiliki oleh Procter and Gamble, semua company-company luar negara. Jadi kita ada sedikit. Kita kena lihat benda ni secara holistik lah. Mungkin macam Samsung memang dia dibiayai oleh kerajaan. Sony pun dibiayai oleh kerajaan Jepun. Dia daripada protection against dia punya industri dia. Kita pun ada buat, tapi kita terlalu memfokus kepada automotif, kepada kenderaan, dan menyebabkan kita terlupa dan teralpa terhadap produk-produk consumer produk yang lain. Jadi kita juga serius hari ini, ekonomi kita dikuasai oleh bangsa asing. Even IBS, satu keperluan yang sangat penting iaitu tempat tinggal, rumah. Di mana kita? Semua rumah kita bukan kita buat. Kita tak buat, kita terpaksa import daripada China. Apa salahnya kalau kita buat IBS kita sendiri yang diterajui oleh satu JLC yang memang menumpukan pada IBS. Setelah itu dia mengcreatekan satu suasana kreativiti untuk rakyat, memberi idea dan mengeksplor inovasi. Kalau kita ambil daripada luar, memang dia je lah yang dapat. Jadi kita juga tak memiliki, dari segi saham kita pun tak miliki kan? Jadi oleh kerana itu Pak Yaya bayangkan sehingga hari ini kita ada 1.5 juta pekerja asing di Malaysia. 1.5 juta ni kalau kita tukarkan kepada aliran wang keluar akibat membayar dia orang ni Pak Yaya, average lah kita rasa macam kalau dia orang punya pendapatan kontrak, pekerja kontrak dan juga sampingan-sampingan dia dalam 2,000, kita mengeluarkan wang sebanyak 3 bilion melalui tukaran asing kerana membayar gaji-gaji pekerja asing ni. 3 bilion sebulan. Dan ini satu angka yang sangat besar. That's why kita perlunya ada persatuan ke ataupun NGO yang memperjuangkan perkara macam ni, iaitu pengurangan pertukaran mata wang asing melalui peningkatan produktiviti dan juga eksplorasi terhadap inovasi dan berkaitan hak kita tempatan. Okey. Jadi setakat ini daripada pendedahan Syah tadi, seolah-olah di Malaysia ini kita tidak ada sebuah agensi yang boleh menggemblingkan segala sumber-sumber tenaga R&D, sumber-sumber manusia di dalam pekerjaan dan sebagainya. Apakah pandangan saya itu betul? Okey. Sebenarnya kita ada banyak agensi. Tapi kan pandangan saya lah, kerana saya lama dalam industri R&D ni kan, definisi R&D kita tu memang tersasar sangat. Okey. R&D, saya pernah bekerja dekat Proton. R&D bagi mereka ialah sekadar jadi file pusher.
Kan? Jadi tak ada kreativiti kat situ. Bila saya suarakan tentang, saya ingat masa tahun 2000 kita baru nak melokaliskan kereta Iswara. Selama ni Iswara tu daripada tahun 85 sampai tahun 2000 tu kita memang import sekali. So saya dapat, saya ingat lagi kat satu syarikat vendor ni, kita dapat lukisan body prototype Iswara dan pada tahun 2000 baru nak dilokaliskan. Kita tak ada banyak, kita tak boleh banyak bagikan kreativiti kita. Bila saya bagi suggestion macam ni, dia tak nak tahu, dia tak minat nak tahu. Dapatkah kita mengandaikan bahawa universiti kita dan badan-badan pendidikan kita masih tak mampu berada di terhadapan? Okey. Daripada pandangan saya lah, universiti ni kita terlalu memfokuskan kepada tenaga kerja. Kita tidak memfokuskan kepada pemikiran kreatif dan inovatif secara serius. Even masa saya ingat, semasa saya di UiTM Shah Alam tu, saya pernah, ini betul, saya pernah berjumpa dengan rektor UiTM pada ketiga itu, Tan Sri Abu Shah. Kan? So saya cakap dengan dia, saya ada buat R&D. Saya cakap, saya mohon some budget untuk kita siapkan R&D tersebut. Jadi benda tu dia kata kita belum pernah mengalami perkara macam ni, di mana student minta bajet untuk R&D. Jadi bajet-bajet R&D di universiti ni dia terlalu memfokuskan kepada pensyarah. Okey, bukan kita nak nafikan keupayaan pensyarah. Masalah dia, pensyarah ni dia terikat dengan kerja harian. So kerja harian ni pun dia tak tersanggup nak tanggung. Because saya tahu Pak Yas ni pun tahu kan, Pak Yas pernah mengajar. Mengajar ni memerlukan tenaga yang memang kuat lah Pak Yas, untuk kita bercakap selama 2-3 jam, lepas tu beralih kepada kelas lain, bercakap lagi sejam 2. Memang saja memenatkan lah. Jadi dia benda tu jadi berulang-ulang, dia dah hilang dia punya. Dapatkah Saudara Shah kaitkan di sini bahawa pada masa 20 tahun yang lepas terlalu banyak apa dipanggil penarafan universiti ranking, dengan usaha-usaha penarafan universiti ini hasilnya tak begitu seperti yang dijangkakan. That's why saya ulang sekali Pak Ya, sebenarnya kita punya penafsiran tahap R&D tu telah tersasar. Okey, penarafan kalau kita nak cakap pasal R&D, kita mesti tak boleh lari daripada harta intelek, dan ada jawatan kuasa pemekasaan harta intelek. Kena ada. Kalau kita tak perkasakan harta intelek, kebanyakannya Pak Ya pun tahu, research yang dibuat di universiti, di mana akhirnya dia dulu. Dalam pandangan Shah, banyakkan research yang dibuat di universiti ini developmental ke ataupun fundamental? Kerana selagi kita tak buat research dalam kategori fundamental, tak ke mana kita. Kalau setakat developmental, tidak ada benda yang kita nak cakap tentang inovasi. Okey, Pak Ya, betul. Dari segi fundamental tu saya sokong. Memang kita perlu kajian terhadap fundamental. Because fundamental ni dia akan mengembangkan lagi cabang-cabang baru. Okay, but in the same time, solution baru yang immediate yang diperlukan pada hari ini, itu pun adalah salah satu kaedah pengurusan. Saya punya pengalaman Pak Ya, saya pada tahun 2006 kita develop RFID system. RFID system pada 2006 ya. Nah, kita dapat MNC status, saya dan Metus Sdn Bhd dapat MNC status pada itu 2006 untuk RFID system, yang di mana pada ketika itu orang mesti tanya apa tu RFID, So bayangkan kita ni pada ketika itu dah ketinggalan jauh dah. RFID tu dah dikenalkan di luar negara 10 tahun sebelum tu. Bila kita nak perkenalkan RFID tu kat Malaysia ni pun orang macam belum ada market dia lagi. Orang masih lagi menjangka kalau nak guna sekadar untuk tracking apa semua masih berlaku. Apakah kehadiran Musti tidak dirasai? Itu memang
basically saya kena tanya Pak Yah sendiri lah. Dari segi pandangan Pak Yah, apakah Musti telah mengeluarkan, apakah penghasilan Musti yang setakat ni yang Pak Yah dengan paling hebat, yang kita rasa telah mencapai setiap rumah, setiap industri, yang mana produk yang dihasilkan oleh R&D Musti itu satu yang dibanggakan, menjadi satu bualan oleh rakyat Malaysia. Ada tak? Pak Yah? Tak begitu terdedah lah. So that's why satu-satunya ialah kita pun kena faham bahawa di samping R&D, kita perlu kepada media. Kita perlu kepada apa yang kita buat ni, macam kita buat Bilan, satu promosi terhadap idea berkenaan inovasi. Kalau kita tak buat promosi tentang idea ni, memang dia tak akan ke mana. Kita bayang kita ni buat rancangan menyanyi daripada kecil sampai yang besar, yang tua pun ada menyanyi Pak Yah. Dan orang yang tak pandai menyanyi pun disuruh paksa menyanyi. Kalau dia boleh tipu orang tu, dia dapat 3,000. Itu Pak Yah tu apa rancangan dia kan. So sampai ke tahap tu kita tak mahu mengetengahkan pencipta-pencipta idea-idea baru. Kalau kita tanya media, oh tak ada rating. Orang tak nak tengok. Of course, because bila benda yang mencabar minda ni, tak ramai orang nak tengok. Tak ramai. Tapi apabila kita semai, kita kena semai benda tu sikit demi sedikit, sampai satu tahap, insya-Allah orang akan terima. Dan bayangkan, kita di Amerika ada Discovery Channel, Discovery Science, ada Net Geo, ada macam-macam channel yang cerita khas bab sains, innovation. Kita Okey, kalau kita lihat dalam bentuk triangle, kita ada Musti, kita ada EPU, kita ada Kementerian Pengajian Tinggi. Tidakkah mereka mempunyai suatu hubungan dan ikatan yang koheren? okeylah. Memang kita apabila kita cakap pasal commercialization, commercialization ni adalah satu perkataan yang berhantu. Pada saya berhantu, because commercialization ni dia ada di situ ada keuntungan. So apabila ada keuntungan ni, dia umpama gula lah Pak Yah. Bila ada gula ni, semut akan datang. Dan semua masalah semut ni, masalah manusia ni tak pernah semut. Semut ni nampak gula dia datang, tapi dia datang dalam keadaan dia bekerjasama. Kalau manusia ni, bila dia tahu ada gula, dia akan datang dalam keadaan dia tamak. Dia nak ambil untuk dia seorang saja. Orang lain dia tak nak. So apabila peluang-peluang pengomersialan yang dinampak ni, saya ada beberapa kes yang kita akan tunjuk sekejap lagi. Macam mana bila dah melalui proses commercialization ni, semua akan jadi tamak. Oh, saya nak lebih. Ada satu jabatan kerajaan ni, dia kononnya mencipta parit ni cover, dan daripada harga parit tu RM30, RM40 satu, dia kata dia buat inovasi, maka dia jual pada harga RM150, RM160, berganda-ganda. Jadi apabila berlaku masalah macam ni, orang akan hilang kepercayaan terhadap inovasi. Orang akan cakap inovasi ni tak lain, kerjanya inovasi ni untuk mencuri duit rakyat. Itulah kenapa kita Persatuan Usahawan di Kecipta dan Inovasi ni come in nak perbetulkan pandangan masyarakat ni. Okey. Secara logiknya, apabila berlaku inovasi, berarti bahawa harga menurun. Yes, sepatutnya. Dan teknologi meningkat. Betul. Dan kita punya kos menurun. Yes. Kemudian keuntungan meningkat. Betul. So jadi bermakna apa yang berlaku ialah sebaliknya. Ya. Kan dia betul lah macam cakap. Bila gula tu ada, kalau semut dia bekerjasama, kalau manusia ni dia cuba ambil untuk dia seorang. So sifat tamak. Nampak gayanya kalau kita cakap tentang inovasi dan sebagainya dalam di Malaysia ni, tak ada banyak success story lah. Betul. So kalau kita lihat pada Singapura, Indonesia, Thailand, bagaimanakah prestasi mereka
dalam aspek inovasi. Okey, kelebihan Singapura ni Pak Yan, dia ada satu kerjasama media yang erat dengan broadcaster daripada Amerika. Even dia orang punya cerita ditayangkan di dalam Discovery Science. So kita tahulah, oh dia dah ada startup company yang buat berbagai-bagai innovation. Dia ada startup company yang buat macam-macam pembangunan teknologi. Banyak. Dia pasal dia bekerjasama dengan media. Kita tak bekerjasama dengan media luar untuk menggembar-gemburkan. Dan mungkin juga kita punya inovasi kita tu belum mencapai ke tahap world standard lah. Sebenarnya ada juga yang mencapai world standard. Cumanya bila kita tidak diberikan perhatian, jadi orang, betul, wallahi Pak Yan, saya pergi satu kursus anak-anak yatim, anak-anak orang asnaf miskin. Bila saya tanya dia, awak ni besar nak jadi apa? Yang mengejutkan saya Pak Yan, ada jawab nak jadi pemain bola, nak jadi artis, nak jadi pelawak. Inikah kita punya future generation kita? Yang ni Pak ya, golongan sasaran ni yang Cik Syah cakap ni yang nak duduk UPSR. Katanya from very early age, itu yang ditanamkan di kepala mereka. Jadi pelawak dapat duit senang, dapat duit cepat, you know. Yang sekarang ini apa yang dipanggil apa teknologi Grab food dan sebagainya. Apa teknologi itu? E-hailing, gig economy. Gig economy. So, apakah gig economy yang menguasai pasaran pekerjaan sekarang ini akan bertambah-tambah melegat? Okey, mana-mana bila kita cakap pasal sains teknologi, saya sendiri seorang geek. Saya sendiri aku seorang geek. Kita ada dunia kita tersendiri yang kita akan duduk mengelamun, berangan. So geek ni sebenarnya dia punya daya pemikiran dia lain daripada orang lain. Dia ada di dunia sendiri. Tapi itulah realiti dia Pak Yan. Memang gig ekonomi ni tak boleh nak lari. Because kebanyakan, even kalau Pak Yan tengok pun sebenarnya Jack Ma tu pun seorang geek juga sebenarnya. Jack Ma, Bill Gates itu seorang geek. Tapi kita mesti memposisikan kita punya geek ni supaya diorang mempunyai empowerment dari segi akses kepada market. Kita kena train dia supaya dia berani bercakap, dia berani untuk buat pitching, business pitching, dia berani untuk belajar satu bidang yang lain. Even saya ni, walaupun saya seorang mechanical by profession, saya mempelajari audit tax. Saya mempelajari undang-undang. Jadi bukan satu bidang je untuk berjaya ni. So that's why kita wujudkan persatuan ni, so that kita boleh berkongsi maklumat, berkongsi idea macam mana seorang geek teknologis ni boleh ke depan. Okay. Now, salah satu teknologi yang terkemuka di dunia lah, bila Pak Lah menjadi PM dulu, dia telah membina tunnel yang nak pergi ke KL. Okay, smart tunnel. Smart tunnel. Dan itu adalah salah satu dianggap sebagai satu kejayaan besar bagi Malaysia dengan tunnel itu. Jadi sejauh manakah publicity tentang kejayaan smart tunnel ini? Okey Pak Yan, kita banyak membicarakan tentang kejayaan Malaysia. Kita dah hantar orang ke angkasa. Itu satu yang kita tak menafikan. Kita hantar orang ke Everest. Itu orang Malaysia telah berjaya mendaki gunung Everest. Itu telah mencapai berbagai-bagai lagi jabatan. Tapi satu yang kita masih terlepas pandang, kita masih kurang faham, iaitu sebenarnya adakah kita itu adalah kejayaan luaran ataupun sebenarnya kejayaan hakiki. Kejayaan hakiki pada saya ialah bila kita sendiri mampu buat mesin TBM tu buatan Malaysia dan kita korek sendiri, instead of kita belanja berbilion-bilion untuk beli teknologi luar
dengan kepakaran luar kita import, datang korek tu dan kita tukang tengok, tukang push papers, lepas tu kita bangga dengan benda tu. Pak Yai rasa adakah itu satu kejayaan hakiki ataupun kejayaan surface je? So kita perlu mengubah tanggapan rakyat bahawa sebenarnya untuk berjaya kita kena ada kejayaan hakiki. Kejayaan hakiki itu apabila kita mampu buat mesin sebagaimana yang diorang bawa pada negara kita ni, kita pula lagi satu masa bawa teknologi itu ke negara dia pula lagi, dan teknologi kita lagi bagus daripada teknologi dia dan lagi murah daripada teknologi dia. Itu lah kita anggap sebagai kejayaan hakiki. Okey, dari sini Sejauh mana penerimaan rakyat Malaysia terhadap individu yang kreatif, contohnya Zul Design? Kita adalah macam ni Zul Design atau ni Zul Design ni dia saya memang applaud dia lah. Kita memang patut bagi kredit kepada dia kerana dia telah meloncakkan mewujudkan satu gelombang. Saya sendiri pun adalah antara orang yang admire dia masa saya kecil, 1980 lebih tu, dia dah mula mencipta, meneroka kreativiti. Okey, cumanya kita perlu, macam saya cakap tadi lah, saya seorang jurutera mekanikal, tapi dalam bisnes banyak benda yang saya perlu belajar. Saya perlu belajar pattern writing, saya perlu menulis sendiri pattern saya. Saya perlu mahir dalam pengurusan kewangan syarikat. Saya perlu mahir dalam legal. So benda tu semua adalah satu yang kita, bila kita tak boleh satu je, kita satu je tak boleh. Kita kena perkembangkan lagi. Jadi kerana sebenarnya punca masalah adalah support group. Kita perlukan support group. Mana-mana pun. Even kalau sukan pun kena ada support group. Kalau tak ada support group, kita ada Majlis Olimpik Malaysia yang oversee all the pembangunan sukan dalam Malaysia. Kita ada Ministry of Sukan, Belia dan Sukan yang menengok semua, yang memastikan segala keperluan dan kebajikan atlet yang berkira. Tetapi adakah kebajikan designer dan juga engineer dia ambil kira? Kita masih lagi ada welder, Petronas yang EPF pun tak ada. Mati kata. Ada. So kita tak ada diskesankan support group. That's why kita tubuhkan Persatuan Pesawat Inovasi ni banyak kali cakap, kita nak jadi support group untuk memastikan bahawa inovasi teknologi ni adalah satu benda yang dekat dengan hati rakyat. Kebajikan mereka diambil kira. So itulah dia. Okey, kalau kita lihat dari segi sekarang ni, nampaknya perbualan kita ini daripada seorang yang berinovasi kreatif dan sebagainya dah sampai ke tahap usahawan. Yes. Okey, jadi apakah stages ataupun peringkat-peringkat yang dia perlu lalui sehingga jadi seorang usahawan yang berjaya? Itu soalan yang sangat penting. Itu sangat penting dan sangat relevan dalam industri kita pada hari ini. Okey, banyaknya bila satu orang dia ada idea, dia terfikir, saya boleh terfikir macam mana cara nak ringkaskan satu proses. Kebanyakan ni orang yang kerajaan ni yang dah lama berkhidmat, dia orang ni ada berbagai-bagai idea, berbagai-bagai inovasi yang dia boleh laksanakan terhadap kejayaan dia. Okay, that's why kerajaan buat KIK, Kumpulan Inovasi Kerajaan. So, okay, masalah dengan kumpulan inovasi, dia mesti dia orang tak boleh buat satu benda iaitu memperdebatkan. Ini yang paling utama, iaitu satu idea mesti melalui proses perdebatan. Kalau tidak, dia syok sendiri ya. Kan, dia kata, saya ni bagus, idea saya bagus, tapi bagus is bagus, dia perlu diperdebatkan. Jadi macam kes longkang tadi itulah ya. dia syok sendiri, dia kata saya ni bagus, tapi adakah bagus dari segi pandangan orang lain? So jadi satu orang kalau dia ada untuk dia melalui proses sebagai seorang innovator tu,
atau proyek cipta, dia mesti melalui proses kematangan, iaitu diperdebatkan, harus menerima kritikan, harus menerima maklumat dari orang lain, because you are not masters in every field. You cannot be masters in every field. Saya sendiri Pak Ya, bila saya berjumpa dengan doktor, saya akan bertanya soalan pasal perubatan lagi dan lagi sampai dia bosan. Terus kita kena belajar. Dan kita biasa jumpa dengan civil engineers, kita nak tanya lagi dan lagi pasal civil engineers supaya kita dapat sampai dia bosan. Terus kita nakkan maklumat kan. Okey. Kita ketahui bahawa sebarang kemajuan dalam inovasi, R&D, sebagainya itu, dia pada akhirnya ultimate dia sampai ke peringkat patent. Kita buat patent. Tapi sebelum nak sampai ke peringkat patent tu, kita ada satu takungan untuk mengumpul segala ide-ide yang baru, dan apabila dikumpulkan dalam satu takungan, kemudian apa kita panggil kita fertilize, Interpolate lah. extrapolate idea-idea ini. Okey. Wujudkah atau tidak takungan ini? Okey, baik, betul lah. Macam masa saya ingat masa tahun 2010 kerajaan ada melancarkan 2011 untuk kerajaan ada Idea Bank, ada melancarkan Idea Bank. Idea Bank. Idea Bank. So, Idea Bank ni saya nampak bagus. Dia bagus dari segi dia punya sebab kenapa ditubuhkan Idea Bank tu ialah mengajar rakyat Malaysia berfikir dan memberi idea. Okay. Tapi kita lupa bahawa untuk kita mempatentkan sesuatu benda, dia mesti tak boleh novelty destroy. Dia tak boleh destroy the novelty dia. Apabila kita bercakap dalam public, benda baru tu dia dah tak jadi baru. Ya. So kita perlukan satu SOP, prosedur di mana idea tersebut mesti dibentangkan dalam keadaan dia tidak menghancurkan dia punya novelty dia. Mesti dalam keadaan di mana dia punya baharu, sifat baharu dia tu terpelihara. Itu yang penting. Bermakna tidak ada kecirisan. Actually Pak Ya, ini adalah salah satu objektif penubuhan persatuan. So kita buat persatuan ni, apa-apa idea kita bincangkan dalam keadaan SOP yang ketat supaya idea tersebut terpelihara walaupun telah melalui proses perdebatan, melalui proses pembincangan, dia tetap terpelihara dia punya novelty dia. Kita penting tu novelty tu. Because once kalau kita destroy dia punya novelty tu, habis. Ya. Dia boleh di-challenge. Bila kita pattern dengan dia, orang akan challenge. Oh, ini dah dalam public domain, ini idea saya, ini pun idea persatuan ni pernah berbincang. Dan itu ada satu yang merosakkan. That's why kita perlu sebenarnya Pak Ya. Walaupun idea bank tu bagus, tapi ia perlu kepada satu proses SOP yang ketat supaya dia tidak merosakkan novelty dia tu. Cik Syah, ini bakery ke Cik Syah? Tak, ini ini Rhythmatic punya bakery. Kita sebenarnya kita ada idea untuk membangunkan satu bengkel inovasi komuniti, di mana dengan bengkel inovasi komuniti ni, siapa-siapa yang ada idea dan telah membentangkan idea kepada kita akan bantu dia untuk merealisasikan idea dia kepada bentuk tangible prototype, yang dia boleh dipegang dan boleh kita appreciate. Selagi benda tu dalam otak kita, macam mana orang nak appreciate? So we have to make it into a tangible product yang orang boleh appreciate, dan kita boleh gauge dia punya performance. Adakah kata di kota. So that's why kita wujudkan komiti. Kita akan buat pelancaran soon, InsyaAllah. So selain itu, kita perlu juga sebenarnya untuk memastikan kita punya idea ni dapat kita komersialkan. Itu yang paling utama. Jadi kita dapat komersialkan. Sebelum kita masuk ke punca masalah ni, kita nak tahu di Malaysia ni ada tak success story dari segi idea-idea baru yang dilahirkan, yang diguna pakai dan berjaya? Ada tak dalam tempoh 10 atau 20 tahun ini? Okey.
dari pandangan saya lah, sebenarnya banyak produk-produk yang kita dah, yang ideanya asal. Because saya berjumpa dengan ahli, kita ada perbincangan, kita ada perbualan dengan dia. Kalau tuan nak tahu JKR dulu pernah pada tahun 1970-an mungkin pernah mencipta mesin pemotong rumput pakai nylon. Jadi JKR first sekali yang mencipta nylon tu, kerana mata besi tu menyebabkan batu terpelanting, terkena kereta pecah. Jadi nylon ni dia lebih lembut, kalau kena batu dia tak tu. Okey. Diorang dah buat, dan dia buat ciptaan tu dan dipakai oleh JKR. Tetapi idea tersebut tak dilindungi. Jadi bila tak dilindungi, Jepun telah mengeluarkan nylon tu sebagai standard untuk dia punya mesin potong rumput. Nah, benda ni yang kita tak gembar-gemburkan. Hanya orang lama dalam JKR, salah seorang daripada ahli persatuan kita cerita, saya ingat saya dulu memang ada. So memang ada sebenarnya. Cumanya kita tak menekankan soal harta intelek ni. Banyak benda sebenarnya yang kita pernah dengar. Reverse sensor tu sebenarnya adalah idea budak sekolah, tapi tak dipatentkan, jadi dia dah jadi satu. Bila orang dengar, dia boleh replicate. So benda-benda macam idea-idea kecil-kecil ni sebenarnya banyak manfaat dia. Cuma kita tak lindungi. That's why kita perlu kepada perlindungan harta intelek dan menjadikan dia harta intelek negara, supaya kita boleh dapat manfaat komersil, bukan hanya kepada pencipta, malah kepada negara. I think to answer Tuan Haji punya question tu, pernah tak ada innovation yang telah berjaya kan? Jika pegawai JKR tu baik in 1978 dipatent kan, itu kejayaan kita lah tu Tuan Haji. Ada, tapi dia tersorok tu. Dia tak secara, kita tak contohlah. Sepatutnya lah, ini pandangan saya. Pandangan saya tak semestinya mewakili persatuan atau siapa-siapa. Bila time merdeka, kita instead of kita tunjuk cerita-cerita patriotik menembak program dengan komunis, bolehlah kita boleh, tapi kita kena banyakkan juga kejayaan-kejayaan kita dalam bidang sains, teknologi. Buat dokumentari berkenaan dengan, baru orang tahu. Macam kita tak tahu sebenarnya. So tapi itulah kita tak ada satu jawatan kuasa khas. That's why kita mencadangkan sebagai satu jawatan khas pemekasaan inovasi perlu dibuat. Memang perlu, kerana ia adalah satu testimoni. Macam Tuan cakap lah, kita perlu pada kejayaan tu diceritakan. Cakap tentang soal ditimbul oleh Saudara Jais tadi, kita ada world class research institute macam RRIM, kita ada Pori. Dia buat dia punya research memang kira best in the world. Tetapi masalahnya sebab dia kewujudannya adalah disokong oleh SES. SES maksudnya dia ambil tax daripada industri getah ataupun industri kelapa sawit untuk menyokong institut-institut pendidikan ini. Oleh itu, segala dapatannya tu tersebar dalam keluarga antarabangsa. Jadi kita tak dapatlah nak mengawal di pada peringkat Malaysia saja. Tapi dari segi RRM, Pori, kita memang terselah. Now, bila cakap tentang hal ini, teringat saya di England, dia tiap-tiap tahun dia ada Christmas lecture. Menjelang Christmas, dia akan ambil seorang top scientist, biasanya Nobel Prize ataupun profesor terkenal daripada universiti terkenal, untuk memberi lecture tentang sesuatu bidang daripada A sampai Z. Contohnya bioteknologi, biochemistry, daripada zero sampai ke peringkat sekarang ini. Dan ini dapat memberi satu kesedaran yang amat besar kepada masyarakat di negara khususnya seperti di UK.
Jadi apakah pandangan Saudara Shah tentang ini? UK dengan Malaysia, kita punya sosio ekonomi dan sosio apa Social behavior. behavior kita berbeza. Kita ni, oleh kerana kita ni terlalu didedahkan dengan hiburan, dengan saya tak merasakan bahawa apabila kita buat begitu dia akan menarik minat, because dia tidak ada dari segi akademik. Kita tak ada program memupuk minat sains teknologi daripada kecil. Jadi kebanyakannya akan lebih kepada benda-benda yang selain daripada sains teknologi. Kalau kita buat pun kemungkinan adalah yang akan datang, tapi tak seramai yang kita harapkan. Jadi untuk benda tu sebenarnya saya masih menekankan kepada akar umbi ni. Akar umbi ni memupuk minat sains teknologi ni di kalangan generasi-generasi baru. Dan pada pandangan saya, nak memupuk minat mereka ni satu je. Bayar. Apabila ada keuntungan. Kalau diorang ni, kita belajar matematik, tak nampak keuntungan, dia tak minat. Macam seorang macam pelukis, bila kita ceritakan pasal pelukis boleh lukis dan dia boleh jual lukisan dia harga RM10,000, RM15,000, maka apabila kita gembar-gemburkan dalam media, maka akan ramai anak-anak muda akan menghabiskan masa mereka dengan melukis. Kalau kita menggembar-gemburkan bahawa menyanyi ni akan jadi glamour, jadi kaya, generasi kita akan melihat benda itu sebagai satu yang that's why kita perlu kepada mengkomersilkan sains teknologi ni dengan lebih menyeluruh. Okey. Dan kalau di sini saya nak bawa satu dua contoh lah. Pertama sekali macam di Israel, dia ada youth camp. Youth camp pemuda-pemuda di seluruh dunia membincangkan isu teknologi 50 tahun, 100 tahun akan datang. Sehingga kan ways yang kita ketahui dicipta di sana, di dalam work camp di Israel. So, dan di sini kita lihat ia tidak bermotifkan keuntungan keuangan, tetapi di situ menekankan tentang idea besar. Ya? Dan tidakkah kita kelihatan ada jurang yang terdapat di sekolah di mana kita nak membawa idea-idea besar ini dan terus membangun pelajar-pelajar? Okay, Pak ya. Saya baru ni, untuk menjawab soalan saya baru berjumpa dengan pengerusi Persatuan Pengimpal Perak, betul? Okey. Okay. Malaysia. So dia ni mengambil anak-anak muda ni untuk diajar cara welding supaya boleh Dari vocational technique. certification. Vocational? Vocational techniques. Okey. So apa yang kita nampak kat sini ialah minda kita ni, kebanyakan orang Melayu ni, dia masih lagi minda kuli. Minda kuli ni maksudnya, kau suruh aku kerja, kau kena bagi aku gaji. Kalau kau suruh aku buat kerja, percuma aku tak ada. So, memikirkan perkara-perkara yang besar ni, Pak Ya, dia memerlukan satu kerangka kerja lah. Maksud kerja yang betul-betul is a real working punya method, no. Jadi dia kena ada disiplin dia kena banyak membaca, dia kena banyak berbincang, kena menulis. So dia menjadi satu kerja. Jadi kita punya mentaliti kita rakyat Malaysia masih belum lagi. Apabila kita diminta untuk kerja, even kalau kita tengok pekerja-pekerja Malaysia ni pula kan, banyaknya kalau kita suruh dia buat sesuatu, mesti cakap, ni nak kena claim OT ni nak kena claim overtime lah kan, tak ada allowance tambahan dia kan. Kerana ini kita kena instilkan, menanam sifat minda entrepreneurs, usahawan. Usahawan ni dia usahawan punya minda bukan minda kuli. Minda kuli bukan minda usahawan.
minda usahawan dia melakukan kerja dengan mempunyai keuntungan, memikirkan keuntungan jangka masa panjang. Kalau puli ni dia buat kerja dia dah hari ni, dan saya tengok rata-rata memang itu hasil lagi. Minda kuli, minda kehambaan yang ingin menurut perintah sahaja kan. Dan ini mungkin satu gejala yang amat menakutkan kalau kita biar begitu. Jadi ada seorang kawan saya, dia selalu menekankan tentang otak terbiar. Dia kaitkan bahawa tanah terbiar yang banyak-banyak tu adalah disebabkan oleh tuan yang punya tu otaknya terbiar. So jadi kalau kita lihat mungkin ini sebagai punca minda kuli itu. Sekiranya otak itu terbiar, dia tidak diberi satu pembajaan yang boleh menyuburkan perkembangan minda. Contoh, di Jepun, budak-budak dia dari peringkat kindergarten lagi dibawa keluar naik jet plane, fighter plane. Jadi di situlah dia dah nampak dah begitu ramuan teknologi yang wujud di dalam jet fighter tadi. Dan dari segi kompetensi, dari segi teknologi high-technya dan berbagai-bagai lagi dia dah nampak dah. Dan itu kerja-kerja itu dikaitkan dengan dia punya berbagai-bagai jenis kartun dan sebagainya. Dan dapatkah saudara Syah kelihatan ini sebagai satu jurang yang perlu dirapatkan? Memang kalau memang kita tengok dari segi ni payah masuk payah dari segi motivasi. Kita nak memotivasikan anak-anak muda kita, betul? Ya. Okey. Motivasi ni secara basicnya sebenarnya mudah je motivasi ni. Kita perlu kepada kerjasama erat dari semua pihak, terutamanya dari kerajaan, daripada media. Kerajaan kena memberikan satu rangsangan, bonus kepada syarikat-syarikat yang inovatif, dan media harus memberikan coverage. Pengalaman saya lah Pak, bila kita nak cerita dengan media-media ni, saya pernah ada buat innovation ni, tak nak ke buat coverage? Bolehlah you bayar. Ada setengah-setengah media yang minta bayaran. So dia tak faham bila dia menceritakan pasal inovasi tempatan ni, dia punya efek dia ialah long term effect. Mana anak-anak muda melihat kejayaan orang bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk membangunkan satu idea, dia akan menjadi satu unsur motivasi lah. So unsur motivasi ni kalau kita tengok dari segi kalau kita kata Syekh Muzaffar, saya bukan nak burukkan Syekh Muzaffar, tapi apa yang kita lihat dalam Syekh Muzaffar ni, dia memanglah satu motivasi kepada budak untuk mengeksplor ruang angkasa. Tetapi kita tak melihat pada kenapa kita tak buat roket kita sendiri. Kita nak menjadi penumpang kepada roket orang. Jadi kita tak nak supaya motivasi tu jadi satu benda yang terbalik. Instead of kita memotivasikan budak-budak supaya lebih berminat dengan sains teknologi, mereka lebih berminat menjadi penumpang kepada teknologi orang. Itu yang kita tak nak ya. So kita mesti ada kerjasama dari semua pihak, daripada kerajaan, daripada semualah, daripada media, daripada agensi kerajaan, industri, supaya kita boleh membenarkan. Kalau kita boleh fokus mula kepada pelbagai cadangan kreativiti rakyat Malaysia ni dibakul sampahkan oleh penjawat awam, sejauh manakah kebenarannya? Saya bercerita melalui pengalaman saya sendirilah kan. Memang banyak kita antara masalah yang kita nak saya cakap tadi, bila dia nampak ada unsur-unsur komersial, ada unsur-unsur gula, boleh dapat duit, so dia akan antaranya dia akan sailang kan, misalnya kulit kan, dia bagi kat kawan dia. Banyak, saya sendiri mengalami banyak masalah. Antaranya itulah kita punya RFID sistem kita diciplak, kita present dekat kerajaan,
Kerjaan pegawai tu dia ambil, dia bagi ke kawan dia buat. Dan bila kita nak saman tu, kita perlukan satu capital yang besar. Nak ambil lawyer untuk saman tu saya perlukan 25,000. Saya tak nak sebut lah nama glamour pula dia. Tapi lawyer yang pattern ni dia nak 25,000, 30,000. So kita mana ada kemampuan. Kita buat inovasi ni memang betul-betul based on passion. Dan juga ada kertas cadangan yang tak dilayan. Banyak kita punya idea-idea kita dah bagi, kita bentang, dia buat senyap je kan. Padahal kita dah bagi tahu dia ada banyak keuntungan yang kita akan dapat menggunakan idea ni. Kita dah bagi VAV, value engineering ni, berapa cost saving kepada kerajaan. Malah ada cadangan saya yang disabotaj pun ada. Ada pun kerajaan, saya tak nafikan, memang ada banyak pegawai kerajaan yang menyokong idea inovasi, yang memang bersih, memang yang penuh integriti. Mereka membantu saya tanpa minta apa-apa balasan. Kerana itu dia kata jihad dia untuk memperbaiki sistem yang sedia ada. Tapi itulah bila dapat kat dia punya bos dia ke, orang kanan ke, orang atas ke, dia akan cara dia sabotaj senang je. Dia bagi kat somebody yang tak kompeten untuk buat, dan dia kata ni tak bagus, ni tak boleh buat, ni masih lagi di tahap R&D, belum lagi dah dikira sebagai produk akhir. Ni malah because kita dalam perolehan kerajaan, bila tender dibuka, semua orang boleh masuk tender. Cumanya dia betul-betul ada kepakaran ke tidak? So kita perlu melihat bahawa kekangan kepada G1, G2, G3, kelas-kelas ni semua harus diketepikan sekiranya ia melibatkan inovasi. Because hanya innovator saja yang faham macam mana dia nak create dia punya idea dia. Kalau bagi kat orang lain, mesti tak jadi. Cik Syah, banyak ke you punya idea-idea yang dah disailang lah, yang tak dilayan lah, yang disabotaj lah? Banyak. So kalau kita nak dedah kat sini, kita cadangkan supaya kita ada kita tubuhkan jawatan kuasa. Kalau kita dedahkan secara terbuka macam ni, dia akan menimbulkan rasa tak puas hati kan. Mungkin dia boleh jawab. Manusia ni dia pandai bagi alasan. Dia boleh bagi 1,001 alasan. Kalau dia tak nak, 1,001 alasan. Kalau dia nak, 1,000 daya. Kalau tak nak, 1,000 dalih kan? So kita jangan buang masa. Kita hanya perlu bercakap pasal benda tu apabila kita tubuhkan Suruhanjaya Pemangkasan Harta Intelek Negara. Okey, dia serupa macam tribunal tuntutan pengguna. Kita boleh adakan perbicaraan. So, dalam Suruhanjaya Pemangkasan Harta Intelek ni kita cadangkan ada 2 jawatan kuasa utama. Satu, Tribunal Tuntutan Hak Cipta Malaysia. Okey. Senario dia yang banyak berlaku ialah bila saya filekan satu patent, belum lagi granted patent tu, saya dah boleh ada kuasa untuk menahan siapa-siapa yang saya rasa mempunyai similarity, kesamaan dengan idea saya dan akan menyebabkan losses of economy. Ya. Okay. So kita nak sekat benda tu daripada berlaku. So kita buat tribunal tuntutan hak cipta. Kalau dia kata ini idea dia, mari kita bawa kepada mahkamah. Okay. Dan sekiranya dia terbukti memang idea dia bagus, memang dia telah diciplak, dia berhak untuk menuntut sebarang ganti rugi, ataupun dia boleh menghakimi tuntutan prakerusakan patent, ataupun hak cipta telah difailkan, ataupun mentaksir nilai kerugian. Ini kalau dia punya idea tu barulah 50 sen, dia pergi minta sampai 1 juta. Boleh ke bayar? Mesti tak boleh. So tribunal ni, tuntutan hak cipta ni mentaksir nilai. Kalau tidak, kita tak tahu berapa nilai sebenarnya. Oh, saya punya idea ni 10 bilion tau. Oh, kena bayar saya 10 bilion. Mati lah. So, saya juga, dia menjadi orang tengah dalam satu pertikaian hak milik harta intelek. Ini adalah klasik punya cerita Wilbur Wright dengan seorang pencipta pesawat di Amerika dulu.
dia ada pattern yang similar. Jadi orang ni dia perlukan pattern daripada dia ni pun perlukan pattern dia ni. Akibatnya Amerika ketinggalan 20 tahun dalam aviation industry. Jadi tribunal ni akan memastikan mereka ni idea tu tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, dia mesti memikirkan keuntungan kepada negara dengan menjadi orang tengah dalam pertikaian. Ni kalau idea kau 20%, idea dia 70%. So royalty mesti bagi 20% kepada kau, 70% kepada dia. So tak ada dispute. So itulah kenapa kita rasakan perlunya pada tribunal tentang hak cipta. Because apabila kita bercerita pasal hak cipta ni akan pasti berlaku dispute lah. Alright. Okay. Kita sampai dari pengakhirannya. Apakah Cerita Pak yang saya minta maaf, saya nak cerita sikit pasal Kita ada 5 minit Jawatan ya. Kuasa Pemerkasaan Harta Intelek Negara. Okey. Jawatan Kuasa Pemerkasaan Harta Intelek Negara ni dia adakan sesi pendengaran awam. Okey, macam saya dulu saya banyak kena tau, payah. Ada dia cakap, kamu ni datang nak mengajar saya ni, nak buat kerja saya ni. Awak siapa nak ajar saya? Kan? Awak datang sini minta projek. Saya ni dapat apa? Awak dapat duit, saya dapat apa? So ayat-ayat macam ni ya. Dia kena cakap dalam pendengaran awam. Kan baik, dia cakap lah. Macam tu. Pasal dia cakap kerana dia dalam keadaan tutup, tak ada orang dengar. Dia beranilah cakap dengan saya macam kan. Dia tengah cakap, kalau company, kalau budak ni boleh dapat 200 juta punya projek, saya lagi layak daripada dia untuk jadi CEO company tu. Ya. Dia berani cakap macam tu kerana tertutup. Kita kalau di dalam pendengaran awam dia berani cakap macam tu. So pendengaran awam ni is actually nak justify why one innovation has to enter an agency ataupun nak buat perbandingan sama ada innovation ini kita nak kerajaan perlu gunakan atau kita kena import daripada teknologi luar. Which one? Okey, itu dulu. It can be both. Kita ada idea tempatan untuk masuk kepada kerajaan, perolehan kerajaan, dan kita minta idea tersebut menjadi satu yang dipakai oleh menjadi satu standard SOP. Dan juga jawatan kuasa ni akan memberikan input dan sure. Dia akan sure lah benda ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Dan kalau tak boleh pakai, sila lipat awak punya kertas, sila keluar kan. Dan juga dia ambil tindakan politik. Ini kita nak, dulu kerajaan telah berjanji kan, bawah Tun Mahathir dulu membangkitkan JIACC untuk mengambil tindakan politik dan penjawat awam yang membubal undang-undang yang penjawat awam yang tidak melaksanakan kerja untuk kepentingan awam. Dia on kepentingan kartel geng-geng dia sendiri. So kita nak supaya bila kita jawatan kuasa pemerkasaan harta intelek ni, dia boleh bila menerima aduan, dia boleh ambil tindakan. Dan kita juga nak supaya kerajaan mengubah undang-undang. Okey, kita cadangkan dia macam ni. Dia ada bertentangan 4 mata. Dan pemilik harta intelek akan membentangkan one side. Pihak SPRM, BSC Maipo akan menjadi pihak yang melihat itu, dan pihak NGO serta pihak wakil kerajaan akan bertanya soalan dan berdebatkan. Dan apabila kita rasa macam benda itu bagus, perlu dilaksanakan, membawa banyak benefit kepada kerajaan, maka secara terbuka siapa yang menentang, dia kena memberikan dia punya justifikasi lah. Kalau tidak, kita ketahuan dia ada personal interest. So ini kita punya cadangan lah, bahawa jawatan kuasa pemerkasaan harta intelek negara. Ini sangat penting. macam di negara lain ada contoh ada tribunal macam ini? Tak ada, saya not that tak ada yang saya tahulah. Tak ada yang tahu. Berarti bahawa kes tak timbul di negara sana kan? Yes. Yang kita sekarang ni kes di Malaysia. Yeah. Tapi tak juga. Apa yang saya dengar macam macam ketika Wilbur Wright dengan siapa yang buat pasal kapten bangku, kerajaan sendiri telah menubuhkan jawatan kuasa untuk menjadi perantara pattern dia orang. Selain itu Edison dan juga Tesla bila dia bergaduh tu, tak ada saya rasa mungkin investor yang akan ambil alih. Okey. Dengan usul ini, ke manakah nak dibawa? Okey. So kita cadangkan supaya sebenarnya kita
mengadakan sesi taklimat kepada pihak kerajaan. Kita nak adakan taklimat lah. Dan agensi penguatkuasaan NGO berkenaan kepentingan strategik negara dalam pemangkasaan harta intelek negara, memacu ekonomi bagi meningkatkan ekspor menggunakan aliran wang keluar negara. Kenapa penting? Antaranya kita nak sekat aliran wang negara. Kita perlukan produk-produk tempatan yang kita perlu ekspor, bukan kita perlu import. Even sekecil-kecil sehingga ke jarum dan benang pun kita mesti belajar buat sendiri. Terus kita ada ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, kita ada menyarankan supaya sustainable in food production, Food security. food security ya. Tapi untuk benda lain kita tak ada pula security kita. Bila berlaku perang tu kan kita perlukan makan saja Pak ya. Kita perlukan barang-barang lain juga, betul. Kita perlukan barang-barang pakaian. Kita tak ada pemekasan pakaian, so perlunya kita melanjutkan daripada hanya food security ni kepada barang-barang lain juga. Last 3 minit. Okey, so kita juga akan melakukan perbincangan dengan pihak kerajaan agensi untuk menambahkan calon ahli mesyuarat. Tentu kita terus tubuhkanlah ahli mesyuarat dia siapa kan untuk jawatankuasa pemekasan dan menyerahkan memorandum persefahaman kepada Jabatan Perdana Menteri melalui Menteri Perundangan. So kita akan jumpa Menteri Perundangan. Ini kita beri sure kepada kerajaan supaya satu jawatankuasa, satu penggubalan undang-undang perlu dilakukan. Kalau tidak, kita akan kekal jadi negara dunia ketiga dengan pendapatan yang sangat tinggi hasil daripada petroleum sama seperti Nigeria. Nigeria juga dia jalan baik tak kita olah kan. So kita tak nak jadi macam tu. Kita nak satu negara yang maju walaupun tak ada hasil, contoh macam Jepun, dia masih lagi satu negara yang maju. Right. Saya dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Shah yang telah membawa usul pemerkasaan di dalam melindungi harta-harta intelek. Mudah-mudahan dari perbualan ini dapat sedikit sebanyak memberi pandangan dan juga harapan kepada rakyat jelata yang berada dalam keadaan yang sama dengan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.